Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar tema 4 kebudayaan kita. Masih lagi unit 10, unitnya budaya kita. Kemahiran yang kita akan belajar hari ini ialah kemahiran menulis. Murid-murid boleh sediakan buku teks jilid 1 dan rujuk pada muka surat 66 dan juga buku aktiviti jilid 1 pada muka surat 74. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 3.2.4 menulis perkataan dan frasa yang diimlakkan. Okey murid-murid, sekarang cikgu teruskan dengan maksud perkataan dan frasa. Okey, perkataan. Perkataan ialah bunyi atau gabungan bunyi dalam sesuatu bahasa yang disebutkan atau dituliskan dan sebagainya dengan menggunakan huruf-huruf untuk menyampaikan sesuatu maksud. Okey, kita tengok kat sini. Maksud perkataan ni bunyi atau gabungan bunyi dalam sesuatu bahasa. Okey, contohnya kita guna bahasa Melayu. Kita buat suku kata menggunakan huruf-huruf, kita gabungkan menjadikan satu perkataan. Okey, contohnya cantik. Okey, C-A-N, can. Okey, kita ambil bunyi can, kita sambung dengan bunyi tik, T-I-K, tik. Kita guna huruf-huruf ni. Jadi, kita bina satu perkataan yang ada maksud. Kita tahu cantik tu macam mana kan? Okey, contoh kedua ialah bola, B-O-Bo. Bunyi bo, kita sambungkan dengan la, B-O-L-A, bola, jadi satu perkataan yang kita tahu maksud kan, bola tu apa. Okey, contoh lagi satu, mandi, M-A-N, man, D-I-D, mandi. Juga perkataan yang ada maksud, menyampaikan sesuatu maksud. Okey, kita guna huruf-huruf untuk menyampaikan sesuatu maksud, kita gabungkan dia. Okey, yang kedua ialah frasa. Okey, kita tengok frasa. Frasa ialah kumpulan kata yang membentuk unit sintaksis sesuatu klausa. Okey, nak mudah faham kumpulan kata ni. Kumpulan kata tu maksudnya kumpulan perkataan lah. Kita guna lebih daripada satu perkataan. Kita kumpulkan dia, kita gabungkan dia untuk menjadi satu mungkin maksud yang lain. Okey, contohnya kata ni ialah perkataan anak. Perkataan anak, kita tukarkan dia jadi frasa anak orang itu. Kita guna perkataan anak, kita guna perkataan orang dan itu. Okey, 1, 2, 3. Jadi 3 perkataan yang kita kumpulkan, yang inilah kita sebut sebagai frasa. Dari perkataan dah bertukar menjadi frasa. Okey. Frasa boleh terdiri daripada satu perkataan atau sederet perkataan. Terdapat beberapa jenis frasa iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Setiap frasa mempunyai binaannya tersendiri. Okey, sekarang cikgu bagi contoh dulu frasa. Okey, dari perkataan kereta. Okey, perkataan kereta cikgu gabungkan dengan lembu. Dah bertukar menjadi frasa. Okey, perkataan tambah perkataan jadi frasa kereta lembu. Yang inilah yang dimaksudkan dengan frasa. Okey. Ini frasa. Yang ni perkataan. Okey. Contoh lagi. Frasa kerja, makan dan nasi. Jadi, makan nasi. Okey. Ini perkataan. Yang ini ialah frasa. Okey.
Okey murid-murid, sekarang buka buku teks muka surat 66. Kita akan baca sama-sama teks yang bertajuk Sedapnya Amplang. Murid-murid boleh ikut cikgu baca ya. Sedapnya Amplang. Rahisin dan keluarganya pulang ke Sabah. Nenek Rahisin menghidangkan makanan tradisional masyarakat Sabah, iaitu amplang. Nenek Rahisin menerangkan cara-cara untuk membuat amplang. Okay, kita tengok dalam kotak. Bahan-bahan: 300 gram ikan tenggiri, 280 gram tepung ubi, 20 gram tepung gandum, 1 biji telur, 30 ml minyak masak, 5 ulas bawang putih dikisar, garam dan gula secukup rasa, serbuk perasa yang dibenarkan. Mula-mula sediakan bahan. Kemudian rebus ikan dan ambil isinya. Campurkan isi ikan dengan telur dan minyak. Gaulkan bahan tersebut dengan air, tepung gandum dan tepung ubi. Jadikan dough berbentuk berbola. Kemudian, berbola itu direbus dan dikeringkan. Akhir sekali, goreng berbola dan hidangkan panas-panas. Okey murid-murid. Sekarang, murid-murid boleh sediakan buku tulis dan murid-murid perlu menulis perkataan dan frasa yang cikgu imlakan. Okey. Perkataan pertama ialah yang tulisan berwarna merah, amplang. Yang kedua ialah bahan. Yang ketiga ialah minyak. Dan yang keempat ialah dough. Yang kelima ialah berbola. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Yang ni perkataan ya. Perkataan yang pertama ialah amplang. Yang kedua, bahan. Yang ketiga, minyak. Yang keempat, dough. Dan yang kelima, berbola. Jadi, murid-murid hanya perlu tulis. Okey, salin balik perkataan-perkataan ni di dalam buku tulis. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, murid-murid tulis dalam buku perkataan. Okey, perkataan. Okey, yang pertama, amplang. Salin saja. Amplang. Yang kedua, bahan. Yang ketiga, minyak. Yang keempat, dough. Dan yang kelima, berbola. Okey, jadi salin dalam buku tulis ya. Yang ni tugasan yang pertama. Tugasan 1. Okey, salin dalam buku tulis. Okey. Perkataan yang keduanya ialah frasa. Okey, tulis frasa, gariskan. Okey, frasa yang pertama, makanan tradisional. Okey, ni makanan tradisional. Okey. Yang kedua, rebus ikan. Yang ketiga, hidangkan panas-panas. Okey. Okey, salin balik je. Okey, makanan
tradisional. Okey, yang kedua, rebus ikan. Yang ketiga, hidangkan panas-panas. Okey, yang ni semua ni frasa. Hidangkan panas. Okey, dah siap. Yang ni ialah tugasan yang pertama. Okey. Salin dalam buku tulis. Okey murid-murid, sekarang buka buku aktiviti. Jilid 1 pada muka surat 74, kita akan buat tugasan yang kedua. Okey, kita baca dulu arahan. Tulis perkataan dan frasa yang diimlakkan. Okey. Diimlakkan ni maksudnya ialah cikgu sebutlah, cikgu sebut, kamu tulis. Okey. Cikgu sebut, murid-murid tulis. Okey, kita baca dulu dialog di antara Nenek dan Julaihi tentang nasi linopot. Okey, nasi linopot. Nenek, bagaimanakah cara memasak nasi linopot ini? Caranya begini, Julaihi. Okey. Bahan yang diperlukan ialah ubi keledek, ubi kayu atau ubi keladi, daun tarap dan jadi di tempat kosong ni cikgu kena imlakkan perkataan. Jadi dalam gambar ni kita tengok gambar ni ialah gambar beras. Jadi murid-murid kena tulis beras di tempat kosong ni. Beras, B-E-R-A-S, beras. Okey, cikgu sebut perkataan beras. Okey, murid-murid kena tulis beras di tempat kosong. Okey, yang kedua, masak nasi bersama dengan ubi yang telah Okey, yang kedua, tengok gambar yang kedua. Dipotong. Okey, dipotong. Jadi, murid-murid kena tulis perkataan dipotong di tempat kosong ni. Cikgu bagi contoh lagi lah yang kedua. Dipotong. Okey, potong. P-O-T-O-N-G, tong, potong. Okey, yang ketiga, setelah nasi dan ubi masak, lenyekkan nasi dan ubi tersebut. Kemudian, tempat kosong, nasi linopot dengan daun tarak. Okey, yang ketiga ni, bungkus. Okey, bungkus. Jadi murid-murid tulis di tempat kosong ni, bungkus. Okey, yang keempat, hidangkan nasi linopot bersama dengan ada 1 tempat kosong, 2 tempat kosong, 3 tempat kosong dan 4 tempat kosong yang kita kena tulis jawapan. Jadi cikgu akan imlakkan, cikgu akan sebut berdasarkan gambar tu murid-murid tulis balik di tempat kosong. Okey. Gambar yang pertama ialah ikan goreng. Okey, cikgu ulang. Gambar pertama ialah ikan goreng. Gambar yang kedua, sambal belacan. Cikgu ulang. Sambal belacan. Yang ketiga, telur masin. Cikgu ulang. Telur masin. Dan yang keempat, ikan masin. Ulang, ikan masin. Okey murid-murid, sekarang untuk tugasan yang ketiga,
Okey, cikgu nak murid-murid buat dalam buku tulis. Okey, cuma buat kotak yang di bawah sahaja. Okey, kotak yang ni. Buat kotak yang ni sahaja. Okey, buat kotak 2 ni untuk perkataan dan frasa. Okey, jadi nanti murid-murid kena cari perkataan. Okey, cikgu sebut, nanti murid-murid tulislah dalam kolom perkataan dan frasa. Okey, kita baca sama-sama. Arahan, tulis imla perkataan dan frasa yang bercetak tebal dalam petikan. Okey, sama macam kita buat tugasan yang pertama dan kedua. Okey, cikgu imla, kamu tulis. Okey. Lemang ialah sejenis makanan tradisional Malaysia. Lemang selalu dihidangkan pada hari raya. Lemang disukai oleh pelbagai kaum di Malaysia, termasuklah keluarga Asila. Nenek Asila menunjukkan cara-cara membuat lemang. Mula-mula, beras pulut direndam semalaman. Kemudian, nenek membersihkan beberapa batang buluh. Setelah itu, nenek memasukkan sehelai daun pisang ke dalam buluh itu. Seterusnya, nenek memasukkan beras pulut dan santan ke dalam buluh itu. Buluh yang telah diisi dengan beras pulut dan santan akan dibakar. Lemang dibakar selama beberapa jam. Apabila lemang sudah masak, buluh itu dibelah. Lemang dikeluarkan dan dipotong kecil-kecil. Lemang boleh dimakan dengan rendang atau serunding. Okey murid-murid, sekarang cikgu akan imlakan perkataan ataupun frasa. Kemudian murid-murid perlu tulis semula di dalam buku tulis. Okey, di dalam jadual. Okey, perkataan atau frasa yang pertama ialah lemang. Okey, lemang. Yang kedua, makanan tradisional. Makanan tradisional. Yang ketiga, membuat lemang. Okey, cikgu ulang. Membuat lemang. Yang keempat, nenek. Okey, cikgu ulang. Nenek. Yang kelima, sehelai daun pisang. Cikgu ulang, sehelai daun pisang. Yang keenam, santan. Okey, cikgu ulang, santan. Yang ketujuh, boleh dimakan. Cikgu ulang, boleh dimakan. Dan yang terakhir, serunding. Okey, serunding. Okey, jadi murid-murid perlu tulis semula dan pilih sama ada perkataan atau frasa yang cikgu imlakan tadi tu berada di kolom perkataan atau frasa. Okey? Okey, akhir sekali cikgu ulang balik tugasan yang perlu murid-murid buat, iaitu tugasan 1, salin dalam buku tulis. Okey. Buku teks muka surat 66. Okey, salin frasa dan perkataan lah. Sama juga buat jadual. Okey, buat jadual. Buat jadual macam yang tugasan yang ketiga tu. Buat jadual dalam buku tulis. Okey, sebelah ni tulis perkataan. Sebelah ni frasa. Jadi salin balik. Yang mana perkataan, yang mana frasa. Okey, tugasan yang kedua. Okey, buku aktiviti muka surat
74. Okey, buku aktiviti muka surat 74. Tulis perkataan dan frasa. Okey. Tulis perkataan atau frasa. Tempat kosong. Okey. Di tempat kosong. Okey, dan tugasan yang terakhir, tugasan yang ketiga. Sama juga, salin ataupun tulis frasa. Tulis perkataan, perkataan ataupun frasa, perkataan dan frasa dalam buku tulis. Dalam buku tulis. Sama macam tugasan yang pertama, buat jadual lah, buat kotak, bagi dua. Okey, kotak yang pertama perkataan dan kotak yang kedua frasa. Tulislah kat situ ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okey, sama juga yang tugasan pertama. Buat sama macam tugasan yang ketiga. Okey, selamat membuat tugasan. Sebarang masalah atau pertanyaan boleh tanya dengan cikgu. Okey, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.